Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi pengajian kita. Kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulam Muhtadi. Muka surat 62 dekat tengah-tengah. Rumi muka surat 79. Jawi 62, Rumi 79. Kita dalam bahas semalam dan 2 malam lepas berkaitan dengan perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil ataupun tak ada wuduk, ada perkara yang haram. Dan kita bincang semalam, haram menanggung Quran, menanggung mushaf. Lepas tu apakah yang dimaksudkan dengan tanggung. Lepas tu haram sentuh pun haram juga. Yang haram sentuh ni yang kita separuh jalannya ni, haram sentuh. Kalau kita tengok balik, dah haram sentuh tu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan haram atasnya menyentuhkan dia, sama ada dengan anggota wuduk atau lainnya. Haram sentuh mushaf, Quran lah bahasa kita panggil, haram. Sama ada dengan anggota wuduk ataupun lainnya. Tak kisahlah muka, tangan, kepala, kaki, lagilah melampau lah kan. Maksudnya bukan anggota wuduk je. Sebab kita ambil wuduk, kita basuh muka, tangan, kepala, kaki. Jadi tak boleh sentuh muka, tangan, kepala, kaki je lah. Mungkin takut ada orang faham macam tu kot. Tak, bukan macam tu. Tak boleh sentuh seluruh tubuh lah. Kena kat pinggang ke, kena kat lutut ke, Quran tu tak boleh lah. Mana-mana lah anggota tubuh kita. Dan jika tiada disentuhkan tempat yang tertulis, seperti tepi-tepi muka lainnya, macam tu pun tak boleh juga. Dah tunjuk dah semalam. Ni Quran, sini pun tak boleh, sini pun tak boleh. Walaupun ni Quran, ni pun tak boleh. Ini ain dia ataupun tajwid ke, tak boleh juga. Tak boleh sentuh juga. Walaupun tempat kosong pun tak boleh. Kalau katalah Quran tu ada 1-2 line yang kosong, yang tu pun tak boleh. Ni pun tak boleh pegang. Tak boleh. Kita dah bahas panjang lebar semalam kan. Dan barang di antara baris-barisnya sekalipun, melampau lah tu. Kalau kata baris dia panjang, baris dia apa? Baris satu baris, lepas tu baris tu jauh. Kat tengah tu pun tak boleh. Nak bagi tahu senangnya ni, tak boleh pegang apa-apa. Janji tu Quran tak boleh, tak haram pegang dalam keadaan tak ada wuduk. Dan kita dah bahas semalam, kalau campur-campur ada Quran ada tak Quran kan. Dah takut lupa semalam. Kalau Quran, ayat Quran ataupun huruf Quran lebih banyak daripada bukan Quran, sama ada bahasa Arab, bahasa Jawi, bahasa Rumi, bahasa Cina, tak kisahlah bahasa apa sekalipun, Quran lagi banyak, ayat-ayat Quran, huruf-huruf Quran lagi banyak daripada bukan Quran, maka tak boleh pegang semua. Tak boleh pegang kulit, tak boleh pegang yang kosong, tempat kosong, tak boleh pegang walaupun kertas kosong, janji dia duduk kat Quran tu lah. Tak boleh pegang tulisan Quran, tak boleh pegang tulisan Cina tu, kalau katalah bahasa Cina. Tak boleh, semua tak boleh. Semua tak boleh pegang. Dia automatik, dia menjadi haram pegang tu. Walaupun kita bukan pegang yang Quran, kita bukan sentuh yang Quran, ayat Quran kita sentuh ni, tak boleh juga. Macam dia apa? Telah dipengaruhi sebab banyaknya ayat Quran tu. Berbeza dengan terbalik. Terbalik macam mana? Banyak yang bukan Quran.
bahasa India, bahasa orang putih apa semua, ataupun bahasa Melayu, lebih banyak Quran tu sikit. Ayat Quran tu sikit, mungkin satu surah, setengah surah, satu ayat, tak kisahlah. Yang penting dalam buku tu, dalam kitab tu lebih banyak bukan Quran daripada Quran, maka boleh pegang. Cuma walaupun boleh pegang, tetap juga tak boleh pegang huruf tu. Tulisan tu tetap tak boleh pegang juga. Tapi tepi-tepi tu boleh lah. Okay, tepi-tepi boleh. Okey, tu semalam punya cerita. Dan haram menyentuh kulitnya. Ni, kulit pun haram juga. Kulitnya Quran tu lah, kulit Quran tu. Kulit Quran pun haram. Dah kata semua. Ketah kosong pun tak boleh sentuh. Tak ada wuduk, kulit lagi lah tak boleh. Okey. Dan haram menyentuh kulitnya dan tali pergantungannya. Tali pergantungan, kita panggil tali. Mana tali ni? Ni pun tak boleh. Dia bersambung je dengan Quran dah tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Ni apa? Kalau kata ni Quran, ni apa? Tali. Tali apa? Tali kat lembu. Tali apa ni? Tali rupiah. Tali apa ni? Tali kat apa kursi nak patah. Tali apa ni? Tali Quran. Tu yang jadi haram tu. Tu lepas tali tu. Tali tak haram. Tapi lepas tali tu orang cakap tali apa? Tali Quran. Jadi kerana dia nisbah pada Quran, jadi haram dah pegang kalau tak ada wuduk, walaupun macam ni. Tali pergantungan. Kalau kata lebih pada tu, mungkin kita nak detailkan. Kalau ada Quran dulu dijahit dengan benang. Benang besar-besar lah. Lepas tu terkeluar benang tu. Macam tu. Sama juga. Sama. Benang pun tak boleh. Dan sarungnya. Dan kotaknya. Dan sarungnya. Sarung Quran. Pernah tengok Quran ni ada sarung? Dia macam ni, lepas tu ada sarung. Yang dipanggil, tu apa? Sarung tu. Tu apa kat sarung apa tu? Kain sarung. Bukan kain sarung. Sarung nak bubuh uncang duit. Bukan. Sarung apa tu? Sebab yang haram tu lepas tu. Sarung Quran. Sarung Quran. Jadi haram. Tak boleh pegang. Tapi ada syarat dia. Kait dia. Apa? Sarungnya dan kotaknya. Okey. Kotaknya pun tak boleh. Kotak, sarung samalah. Sarung ni macam ni kot. Sarung ni bukan kotak. Sarung ni macam uncang. Memang uncang kot uncang kain, dia buat kain petak, letak Quran dalam tu, dan memang tujuan buat sarung tu untuk Quran. Bukan sarung buat macam-macam, macam plastik bag, plastik tu. Bukan. Itu letak macam-macam. Ini tak. Sarung tu memang khas untuk Quran. Itu satu. Jadi tak bolehlah pegang. Ataupun kotak. Yang kotak baru betul cerita tadi tu. Yang masuk keluar kat tepi tu kan. Yang mana kotak tu, kotak memang khas untuk tutup Quran tu. Memang macam tu. Okay. Kait dia macam mana? Padahal mushaf itu padanya ada isi. Kalau sarung saja, sarung uncang saja, tak ada Quran dalam tu, tak haram lah. Ada isi pun. Kalau kotak dia saja tak ada isi dalam tu, tak haram. Okey. Dan tiada mengapa menyentuhkan Taurat, Injil dan kitab-kitab hadis. Yalah, sunat. Taurat, Injil. Ada ke Taurat lagi? Katalah ada kan. Taurat yang betul lah. Injil tak ada lah. Bible, apa? Old Testament, New Testament dah jadi macam-macam dah, apa? Anak murid, kata macam anak murid lah. Pengikut dia yang tulis. Pengikut Nabi Isa, yang didakwa dia pengikut Nabi Isa, dah tulis. Dah macam ada 4 pula kan. Apa Lucius, apa? Sebut pun tak kerti. Ada 4. Semua tu nama anak murid dia tu. Yang tulis balik. Lepas tu berbeza setiap tu lah. Ni cerita lain. Ni kata tak boleh minum arak, ni kata boleh minum arak pula. Ini kata tak boleh minum arak. Alang-alang ada kes minum arak kan. Cerita pasal minum arak kan. Tak tahu apa khas masa tak ambil tahu. Arak lah, cerita pasal arak. Cakap sikit-sikit dah, jangan banyak sangat. Tapi faham maksud arak tu kan. Kitab ni apa, Luke macam tu lah. Kitab ni chapter sekian haram minum arak mutlak. Kitab yang ni pula anak murid dia yang lain yang tulis kata boleh minum jika sedikit dengan syarat tidak mabukkan. Khilaf lah kita kata. Yang ini pula kata boleh minum walaupun mabuk, tapi tak elok. Jadi bila, sebab tu yang jadi kecoh tu. Faham lah kot yang jadi kecoh tu sebab tu lah.
khilaf di kalangan mereka sendiri. Seorang ni bagi tahu yang muktamad. Orang boy. Dia bagi tahu yang muktamad. Lepas tu yang balas balik tu dia kata, jangan cakap macam tu, tak boleh kan. Macam engkau tak tahu tu agama aku tahu. Boleh je minum. Boleh je minum dengan syarat kuantiti yang sedikit. Dia bagi pendapat dhaif. Orang ni bagi muktamad. Okay. Lepas tu khilaf, lepas tu babal lah. Habislah, settle lah. Dah settle dah sekarang kan. Itulah. Tak ada dah sekarang. Kalau Taurat, Injil, hadis, sunat aja ada wuduk. Hadis lebih-lebih lagi kita hadis lah. Imam Malik bila ada orang nak tanya tentang hadis, nak tanya ni hal apa? Hal peribadi ke? Hal apa ke? Tak. Aku nak tanya tentang hadis. Waktu Imam Malik duduk saja. Oh, nak bincang, nak tanya pasal hadis. Kejap. Dia masuk bilik, dia mandi, dia pakai wangi-wangi, dia pakai smart, keluar. Apa tadi? Apa nak cerita pasal hadis apa? Ingat. Cuma nak bagi tahu, nak tunggu tu setengah jam saya silap. Dia pakai celak, pakai wangi, mandi, bersih tubuh apa semua. Bukan nak pegang kitab hadis. Nak cakap baca je. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Tu je. Ya macam tu. Betul dia. Ya. Sahih. Okey, terima kasih Tuan Guru. Setengah jam. Nak bagi tahu respeknya dekat kalam-kalam Nabi. Ni kitab hadis, sepatutnya kena lebih lagi lah respect. Tu Imam Malik. Ya. Kalau Quran tadi, dalam dia ada kat peti kayu tu tahu Quran dalam. Lekat peti tu. Let lu. Nak masuk ni slow-slow, nak masuk sikit-sikit ni. Ada nak masuk sikit masuk. Kita bukan ngalas, ada lagi lusa kan. Let takut terlepas nak masuk sebab apa, banyak benda ni, banyak dia punya tu. Nampak dah baca macam habis kan. Nak ulang balik ni baca ni. Ada lagi yang tinggal. Tu rehal tu tinggal. Nak ni sikit-sikit. Dan haram menyentuh kulitnya dan talinya. Kulit Quran sebab kulit tu bersambung. Dan rehalnya padahal mushaf di atasnya. Rehal pun sama. Kita tengok macam mana rehal tu. Itu atas rehal tu. So macam mana? Pegang kaki tak boleh ke? Kita tengok. Pertama, kulit mushaf, kulit Quran kita panggil. Mushaf tu Quran lah. Setengah orang sebut mushaf, dia macam tak boleh nak terima, tak boleh nak faham. Mushaf tu Quran tu lah. Quran tu, kitab Quran tu. Kulit mushaf tu haram pegang walaupun tercerai. Tu kena tanda tu kat situ sebab dia tak ada cerita pasal cerai walaupun bercerai daripada mushaf sekalipun. Kenapa? Sama macam tadi. Kulit buku, kulit kitab tu, kulit tebalnya kulit. Ni kulit apa ni? Kulit buku matematik? Bukan. Kulit buku sains? Bukan. Kulit apa? Quran. Bila ni sebah Quran, haram pegang juga. Asal dia ada kat Quran, kemudian terputus, tak boleh juga. Kalau kulit tak boleh, yang lain pun tak boleh lah, sama lah yang isinya. Selagi dikenali ia kulit Quran, selagi tu tak boleh. Tapi kalau ditampal pada kitab lain ataupun buku lain, tak apa. Ambil kulit Quran tu, letak dekat kitab lain ataupun buku lain, buku matematik ke apa ke, boleh pegang lah. Bukan, sebab dia dah masuk jadi apa tu, kulit apa tu, kulit buku tu lah. Yang ini kalau siapa ada kitab Matlaq, cek kitab Matlaq. Ni saya ambil dalam kitab Matla'il Badrain. Ada sebut pasal tu lah. Jika digabung, ditampal pada buku lain baru boleh pegang, sebab nisbah tu dah bertukar dah. Bukan kulit Quran dah. Kulit lain dah. Helayan itu kita tampal buku lain. Helayan ada tulisan Quran. Tak boleh jadi Quran juga. Kan kalau helayan macam ni terkoyak kan. Ada Quran. Yang ni kulit mana ada Quran, mana ada ayat Quran kulit. Sebab tu boleh. Kalau macam ni Quran ni bila terkoyak kan Quran tu. Tanpa tempat lain pun tetap Quran juga. Orang cakap, ini ayat Quran ni. Tu. Tapi kalau kulit Quran, letak kat tempat lain, mungkin kalau tulis Al-Quranul Karim, kita tahu daripada situ. Tapi dia tak kira macam tu. Katalah tak ada Al-Quranul Karim tu, orang tak tahu tu kulit Quran. Dan bertukarnya. Cerita dah bertukar dah. Daripada kulit Quran kepada kulit buku yang kita tampal tu. Yang kita tu. Jadi, tak apa. Baru boleh pegang.
Maknanya boleh kita kata ketika nak buat tu kena ada wuduk jugalah. Ketika nak buat, nak gam tu. Kalau dia bercegai-cegai, yang ini bercegai-cegai, sekecil mana walaupun satu huruf tetap haram disentuh dan haram ditanggung. Dia tengok, dia tahu alif dia macam ni, alif lam mim kan. Terkoyak alif je. Ini alif Quran, alif lam mim ni haram juga. Janji kenal itu Quran, haram, tak boleh. Dia kena sampai tak kenal, barulah boleh pegang, boleh sentuh. Ni kita cerita takut orang lost. Ni cerita pasal apa ni? Tak ada wuduk, pegang Quran. Cerita panjang-panjang ni cerita tak ada wuduk, pegang Quran. Kalau bakar, boleh bakar. Boleh bakar sebab elak daripada dipijak, diterbangkan angin, kena terbangkan angin, orang pijak, jadi menyebabkan orang tak hormati. Tapi bakar tu hukumnya makruh. Bakar hukumnya makruh. Sebab api dan tapi khilaf lah. Api dan Quran tu tak match lah. Kan? Api tu kan macam api benda jahat, benda bakar kan. Tapi dengan Quran tak match. Tapi macam mana pun pejabat agama kita buat semua macam tu. Bakar tujuannya nak bagi mengelak dipijak atau diterbangkan angin. Kemudian debu dia dah nama tak Quran, dah bukan nama Quran lah. Sebab mana boleh, mana tengok tak ada Quran dah hancur. Dah ni. Ada yang buat dia rendam dulu dalam air atau dalam asid ke apa yang dia letak, hilang dakwat. Lepas tu baru bakar, ada juga macam tu. Jadi dakwat tu bukan daripada kategori Quran. Kalau apa yang bercerai tanggal daripada mushaf itu, sama ada benang, tali, kulit dan juga dakwat itu, adakah? Tak, kejap. Okey, adakah dakwat yang tanggal daripada tak dah. Tak ada dah. Maksudnya bila dakwat tu dah cair, dah tak jadi ni dah. Tak jadi Quran, tak kira. Dia yang kira, yang dia kira kulit, tu kira. Kulit kalau yang cerai tanggal, kalau kulit. Kalau helaian memang ada ayat Quran, memang real lagi lah. Real ada ayat Quran. Tapi kalau dia dah dakwat dia dah cair, dah hilang, campur warna hitam air sekali pun, dia tak nama Quran dah. Bukan air Quran, tak ada dah. Tak dipanggil dah. Tak apa. Dan kebanyakan pejabat kamu buat macam tu. Ada yang rendam dulu, ada yang tak rendam terus bakar. Kalau yang rendam dulu baru bakar, itu yang terbaik. Tapi lama-lama nak rendam, tunggu lepas tu air tu nak cuar je. Okey sekali. Yang apa? Shredder. Boleh? Janji? Shredder tu ada juga besar ni kot. Oh, yang hancur memang tak nampak langsung. Boleh. Mungkin masuk, lepas tu dah hancur, ambil masuk sekali lagi. Ambil masuk sekali lagi. Boleh tak? Tak boleh tak? Hasil tu memang dah. Boleh? Boleh. Itu terbaik lah juga tu. Yang paling terbaik rendam bagi hilang dakwat. Tu yang paling terbaik. Oh, tadi bertukar ke belakang. Ada, nampak? Wow. Magic. Masuk glamour je lagi. Tadi terkejut. Tadi ada cerita pasal jin. Jin juga ada. Nak mengaji, nak belajar, duduk belakang-belakang bergembang dulu rumah. Orang kat rumah dia tak tahu apa benda ni. Jin Islam lah tu dalam masjid. Takkan jin kafir. Tak mandi wajib jin kafir. Nak masuk masjid macam mana ya? Okey, jadi paling cantik dihilangkan dakwat, lepas tu baru dibakar. Ataupun kalau dah hilang dakwat, dia punya kertas tu dah boleh buat apa-apa lah. Tapi yang biasa dok buat, dia bakar, lepas tu dia akan ambil abu tu, dia buang dekat laut. Boleh lah juga. Cuma debu tu juga boleh ditanam, nak tanam. Ataupun kalau tak nak bakar pun boleh, tanam aja pun boleh juga. Cuma pastikan tempat yang tak ada orang gali balik. Nanti kalau berterabur, berdosa tu. Lepas tu ulama pun kias lah, kias nak letak bawah pokok. Tu kias lah. Dan nak tanam jangan tempat lalu lalang. Kalau orang lalu lalang kan seolah macam dia pijak. Itu semua ulama nak jaga-jaga. Okey, selagi dia bersambung, apa sahaja yang bersambung dengan mushaf tak boleh pegang juga. Apa sahaja. Betul lah. Orang dalam ni pun cakap juga.
Oh, nampak belakang ni? Nampak yang ni, yang belah sini tak nampak. Tak apa, belah sini tak nampak, belah sini tak nampak. Mujur wah tak nampak. Belah sini tak nampak. Yang sini semua nampak ni. Siap lah balik ni, dia ikut korang aku tak tahu. dia pop ke sana betul, pop di sini balik. Ada ni anak jin main. Duduk belakang-belakang jangan kacau anak mengajar. Tu ada mana kata ada tu. Tak tahu. Jin lah tu. Jin tan manis. Okey. Okey. Kalau mashaf tu ada sarung khas, dah sebut tadi, sarung khas haram sentuh juga sarung tu, tapi dengan syarat mashaf tu ada dalam tu lah. Kalau tak ada tak haram lah. Kotak pula, kotak yang tidak dikhaskan. Ayat dia macam ni, yang soal tadi tu. Kotak bla bla bla. Itu letih lah dengan macam tu. Kita ambil kaedah tu. Jadi kotak yang dikhaskan untuk Quran, yang memang dia pun warna pun sama, kan? Yang bukaan tu, yang itu haram pegang jika ada mashaf dalam tu. Jika tak ada, boleh pegang, kan? Yang sebut tadi kotak lain, panjang cerita macam ni. Kotak yang bukan dikhaskan untuk Quran, tapi letak Quran dalam tu. Itulah kan tanya tadi. Boleh ke? Boleh pegang. Boleh. Di luar tu boleh pegang. Kotak yang tidak dikhaskan untuk mashaf, kotak 4 segi, bakul, tak haram sentuh. Contohnya kotak yang tu bubuh Quran dalam tu, lepas tu dia sentuh. Tanggung tak boleh juga. Angkat pun kena cerita yang semalam lah. Angkat niat apa, letak jarum satu. Syekh Ramli kata tak boleh. Main tipu lah. Letak jarum satu je. Aku angkat jarum dan angkat 20 Quran yang ada dalam kotak ni. Ibn Hajar bagi, Syekh Ramli tak bagi, sebagainya kan. Sebab jarum tu macam main, biarlah padan. Ibn Hajar kata biar padan, itulah. Iaitu letaklah kitab-kitab yang lain ke, buku-buku yang lain, angkat sekali, niat dua-dua. Yang semalam lah, semalam ni cerita. Jadi kalau sentuh, ni cerita sentuh, bukan cerita angkat. Ni kotak, dalam tu ada Quran, sentuh tak apa. Sebab kotak tu bukan dikhaskan untuk Quran. Kotak tu kadang-kadang mainan budak-budak. Kalau kedai kilang mainan, dia guna kotak yang tu juga. Jadi kotak tu tidak dikhaskan untuk Quran. Cuma letak je Quran dalam tu. Boleh sentuh. Sentuh boleh. Sentuh boleh. Allah, hilang dah pula. Hai Allah. Betul lah ni. Hilang. Ya, ni ada ni. Kita tengah live ni ya. Kalau apa-apa jadi, saya nak wasiat siap-siap. Tak ada. Betul lah, hilang. Main-main lah. Bila cerita pasal jin lah? Semalam lah? Tadi Allah, patut pun. Tadi? Hospital tadi? Oh, jin sakit ni. Hospital tadi. Ya Allah, cerita pasal jin, menyesalnya. Sorry lah abang jin. Janganlah kacau. Hilang ni. Sudah. Search balik Baca sikit balik. Baca balik. Apa tadi? Apa mana-mana 1, 2, 3 patah perkataan secara tepat. Baca satu. Dan haram menyentuh. Slow-slow. Dan haram Menyentuh kulitnya. menyentuh. Cukup. Tak benar lagi jadi macam ni. Okey dah, jumpa dah. Jangan kacau. Ngaji belajar kat belakang. View makin naik. Ini bukan cerita bohong Ini cerita benar. Okey. Mashaf yang ada sarung Okey, tak haram. Okey, kotak tak haram. Okey. Rehal. Dia dalam kitab ni tulis rehal. Kalau kita baca sekali masuk rehalnya tidak. Rehal yang dikhaskan untuk mashaf. Kalau macam ni, rehal ni bukan dikhaskan untuk mashaf. Kadang-kadang letak Quran, kadang-kadang letak kitab, kadang-kadang tak letak apa-apa, kadang-kadang macam-macam kan. Makan nasi letak atas tu pun boleh. Jadi oleh kerana dia bukan dikhaskan, bila ada Quran atas tu, atas ni boleh pegang. Boleh pegang, sentuh. Bukan sentuh Quran, sentuh meja tu. Yang masuk rehal ni mungkin dia sekali dengan kaki macam mana tak tahulah. Memang khas. Tak boleh letak benda lain selain daripada letak Quran. Maka tak boleh pegang rehal jika ada mashaf kat atas tu. Memang kita tak ada kot Ada. Rehal ke, kalau umpama rehal ke apa? Kaki tu Tak boleh. Tak boleh. Tak dimasukkan macam tu. Mungkin
Ada? Ha? Ada Quran. Ha? Buka, diangkat dia. Oh. Yang itu. Rasa yang itu. Memang kalau kita tengok, memang khas. Yang ini khas untuk tulis apa semua boleh. Tapi letak Quran, dia memang khas. Itulah maksud dia, betul lah. Memang ada pun. Kalau tidak takkan siapa ni tulis kan. Habislah sikit. Kemudian kita masuk bab lain sikit. Ada beberapa dobit ni sikit daripada kitab lain ni. Tapi dah Tok Guru sebut, kita tulis ajalah. Untung Tok Guru habis tu dia masuk kitab lain. Tapi dia tak bacalah kitab tu. Hukum belek Quran. Belek macam ni. Ada wuduk lah belek dengan Elio. Dengan Elio. Sebab tak pergi. Kering. Kan dia pun kan orang nak kira duit. Kan? Kira duit sama lah. Nak belek ni tak boleh pergi. Kemudian dia celet. Apa nama dia? Elio lah. Calit Elio untuk belek. Apa hukumnya? Ada khilaf makruh dengan harus. Makruh dengan harus. Maksudnya sebahagian kata makruh, sebahagian kata harus. Haram tak adalah. Buktinya bukan bukti, hujahnya ambil macam ni. Panggil ni main mata mari gak mata cemek muka dia agak-agak macam mana, bergocoh kat situ juga. Maksudnya dia hina lah, Ailio tu hina lah kita katakan, keji ke macam tu. Lepas tu keji yang macam tu letak kat Quran. Menarik juga, kuat juga hujah tu. Tapi makruh lah, tahap sampai makruh. Yang harus dalam kitab Iqna', kitab fiqh Islami wa adillah tu tak haram, sebab qasad niat dia bukan nak menghina, niat dia nak belek. Kemudian dikiyahkan lagi Nabi SAW pernah padam kalamullah dengan Elio. Maksudnya masa perang masa perjanjian Hudaibiyah tu. Perjanjian Hudaibiyah kan, daripada Muhammad Rasulullah kepada musyriki Mekah, hendaklah apabila orang Mekah, kami ni ada kerajaan dekat Madinah, apabila orang Mekah datang Madinah, kami kena pulangkan balik. Tapi kalau orang Madinah pergi macam itulah, orang Madinah pergi Mekah tak boleh pulang dah. Berat sebelah lah, senang kita. Perjanjian tu berat sebelah. Kemudian depan nak sign tu berat sebelah. Berat maksudnya rugi belah Nabi. Nak sign tu bukan sign lah, chop moho cincin kan. Diorang tak mau sign. Pihak musyrikin Mekah tak mau sign. Dia kata, kenapa ada Muhammadur Rasulullah? Muhammad Rasulullah. Kau tahu tak, kita terjadinya perjanjian dekat Hudaibiyah ni kerana aku tak iktiraf engkau Rasulullah. Tiba-tiba dalam perjanjian ada kata Muhammad Rasulullah dengan musyrikin Mekah, dengan orang Mekah, pembesar Mekah. Kalau macam tu, baik aku masuk agama engkau. Betul juga. Sebab kita dah jadi perjanjian macam ni, sebab aku tak mengaku engkau tu Rasul. Padam. Nabi kan tak erti, cakaplah kat Sayyidina Ali. Padam. Tak apa, padam. Sayyidina Ali tak nak. Tak dengar cakap. Tak dengar. Akhir sekali Nabi tanya, mana Rasulullah? Tu lah. Padang Elio. Tu ayat kira mulia lah kan. Jadi qasad dia nak padam, niat nak padam, bukan nak hina. Jadi boleh. Lepas tu ada ulama yang kata tak boleh, yang kata makruh bahas pula. Itu Elio Nabi. Kat situ. Biasa. Lama-lama kalau kita selalu ulang benda ni, kita akan faham. Automatik kita akan jadi matang dalam berhukum, dalam hukum fiqh jadi matang. Sebab tu saya selalu sebut benda tu. Ni lawan apa guna cerita diorang duk berlawan? Lawan lah istilah dia. Nak bagi kita matang. Sebab zaman sekarang, akhir zaman ni, ramai orang berfiqh tak matang. Gini. Tak boleh gini. Dia macam tak matang. Betul lah kata Sayyidina Umar. 10 tahun yang pertama belajar, semua orang salah, aku seorang betul. Masuk 20 tahun, masuk tahun ke-11 sampai 20, no comment. Aku tahu yang ini, yang dia aku tak tahu, no comment. 10 tahun pertama semua orang salah, aku yang betul. 10 tahun. Masuk 30 tahun, masuk tahun 10 tahun yang ketiga, semua orang betul, aku yang salah pula. Cakap macam ni tiba-tiba orang kata, siapa ni ustaz tu cakap macam ni? Ustaz tu betul, aku salah. Jam cakap tu. Habis tu saya nak mengaji, pergilah mengaji dengan dia. Macam tu. Akhir sekali orang tak berani nak cakap aja ni dia betul, aku salah. Bila 30 tahun. Nak cerita ni yang 10 tahun ni yang banyak ni. 10 tahun ni, 10 tahun pertama beginners, mau bertadi.
beginners. Ini yang semua. Ni aku. Sebab tu saya selalu sebut, ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Ni hujah dia kuat juga. Buat apa nak cerita tu? Nak suruh matang. Sebab ramai orang sekarang ni, tak kisahlah daripada lulusan mana sekalipun, dia berhukum tu tak matang. Tak matang dalam berhukum. Bukan kata menjatuhkan hukum, bukan. Sebab kita mana boleh menjatuhkan hukum? Hukum semua dalam kitab dah. Mana kita menjatuhkan hukum? Tak boleh. Macamlah hebat sangat kita nak jatuh hukum. Tak, kita bagi tahu dalam kitab, bagi tahu je. Tapi dengan cara yang tidak matang. Tambah-tambah ada menatang Facebook ni. Lagilah. Siapa-siapa boleh tulis. Buat fake account, bantai. Kenduri ramai-ramai. Ajak geng kenduri nama dia. Kenduri tak kenyang. Kenduri, bantai. Tak matang langsung. Kita tengok, alah, benda ni khilaf. Dah lah khilaf. Dan tak patutlah jadi macam tu. Tak matang langsung. Lepas tu, banyak kali saya sebut tu. Kalau lama, boleh faham. Ni kata macam ni. Macam kita bahas semalam kan. Pasal la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh, melainkan yang suci. Yang ni kata, itu suci malaikat. Habis kalau suci malaikat, kalau malaikat yang suci, mana ada malaikat tak suci? Nampak? Dia bahas kan? Yang semalam kan? Sebab nak bagi tahu, bukan nak bagi sentiasa ada, kita jangan terus kita yang aku tahu ini, yang itu aku tak tahu. Habis tu yang ni lain, itu aku tak tahu, yang aku tahu yang ini. Tu baru betul. Tu mana aku tahu. Kau belajar dengan dia, kau pergilah, kau cerita dengan aku apa. Tapi kadang-kadang ada macam tu. Yang ni cakap macam ni cakap macam ni. Loh. Kalau dia cakap macam ni, pergilah belajar dengan dia. Kau nak belagakan orang ke apa? Nak lagakan orang tu. Tu lah. Jadi kalau yang lebih 10 tahun 20 tahun punya mengaji, dia akan kata no comment. Aku ini. Kalau kau tanya aku ini. Yang itu no comment. No comment. Kalau 30 tahun lagi best. Lain Oh, dia betul lah. Kalau gitu aku yang salah. Habis. Memang jam macam tu. Okay. Macam mana? Memang jam. Sebab apa nak menyusahkan diri? Dia betul. Ambil lah. Kau punya betul. Bawa lah. Ambil lah. Bukan aku nak betul. Nak menang buat apa? Ambil lah. Bila 30 tahun. Terlalu matang. Matang sangat. Tu tujuan nak beritahu tu. Jadi apa nama dalam kitab fiqh Islami wa adillah tu tak haram padam macam tu. Tak, sebab khasat dengan Elio, sebab dia bukan menghina. Tapi yang paling baik bagi kita adalah kita ambil yang makruh lah. Ambil yang berat lah bagi kita. Berat. Supaya, yelah benda tu kan agak jijik kan. Jijik. Kenapa syarak terlalu memuliakan Quran? Quran dengan maksud mushaf lah. Sebab kalau nak tahulah, Quran adalah mukjizat yang boleh nampak. Apa lagi mukjizat yang boleh nampak? Sah. Yang boleh nampak di mana-mana. Yang batu terangkat. Boleh tahu cerita je. Kalau pergi tengok pun macam mana nak tengok sangat. Boleh yakin. Kalau boleh kita ambil satu, ambil tali kat sana, kita ambil tali kat sini. Yang batu nak ikut Nabi tu, dia nak Mi'raj, nak naik, batu tu nak ikut, akhir sekali tergantung. Kan? Memang boleh pergi, boleh tengok. Tapi boleh cek real-real lah. Maksudnya, kau pegang tali kat sana. Okey, tarik. Tarik ke bawah. Lepas. Ada yang boleh buat macam tu. Tak boleh sekadar cerita macam tu. Kalau pergi pun tengok. Macam tu je. Tak boleh nak yakin. Tapi mukjizat lah juga. Dan yang lain-lain pun. Mukjizat yang lain pun. Air Zam-Zam. Macam tu je. Tapi yang mukjizat yang paling besar, Quran lah. Sebab itulah dia satu-satunya mukjizat yang paling besar. Yang boleh dilihat hingga ke hari ini dengan yakin. Dengan yakin. Ini kalamullah. Allah jaga. Tak mungkin salah. Satu huruf pun tak mungkin salah. Salah satu huruf je, tak sampai sejam, tak sampai seminit, dah ada orang jumpa dah. Oh, salah. Ada surah baru, tak payah surah. Satu huruf je. Satu huruf je. Yang mana kalau kiraat dia tak ada lah bab tu. Kadang-kadang ada kiraat dia ada tambah-tambahan sikit. Tak ada lah. Huruf satu je. Satu huruf je. Ini tak ada alif kat sini. Sini kat ya tak ada kat sini. Nun tak ada kat sini ni. Kejap tup, orang jumpa dah. Tu maksud Allah pelihara. Bukannya tak boleh ubah. Boleh ubah. Kat sini balik. Cuba ubah. Boleh. Tapi siapa tahu? Kau seorang lah tu. Cuba masuk dalam Facebook. Kejap kena bantai. Tu maksud Allah jaga. Bukan orang tak boleh ubah. Boleh. Ambil kuas. Tulis surah Alif Lam Mim. Zalikal kitab tu kan. Cuba tukar. Boleh. Lepas tu buat apa? Duduk lah macam tu. Dosa Lepas tu nak buat apa? Nak sebar. Kejap tu maksud Allah jaga. Bukan tak boleh ubah. Boleh ubah. Malah iktibas pun. Biasa dengan iktibas. Pernah dengar? Iktibas. Alif Qaf Ta Ba Alif Sin. Iktibas. Pernah dengar? Mesti dah pernah dengar. Tok Guru. Tuan Guru jangan dengar. Iktibas. Ayat Quran diubah. Ayat Quran yang diubah nama iktibas. Ada ayat Quran, lepas tu diubah. Ubah sikit-sikit.
Bunyi lenggok ada lagi, tapi ubah. Kurang-kurang pun ubah na. Seorang, ubah jadi na kami. Ubahlah tu. Iqtibas. Boleh? Tapi automatik jadi bukan Quran lah, dah ubah. Dia panggil iqtibas. Boleh? Dan banyak yang orang ubah. Ramai. Banyak jadi ubah ayat Quran tu. Bila ubah je ayat Quran dengan niat nak baca doa dan sebagainya, ataupun nak buat macam syair, automatik dia bukan jadi Quran. Iyalah. Jadi bukan jadi Quran. Memang pun sedap Quran ni, sedap dia punya bacaan tu, sedap kan. Dia boleh follow adalah saya dobik apa panjanglah bab tu nanti kan, cerita pasal tu pula. Iqtibas nama dia. Boleh buat homework balik search ke apa ke, cari iqtibas tu apa, boleh buat. Rupanya Quran boleh diubah. Tapi bila ubah bukan nama Quran dah. Dan ramai orang ubah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ubah. Cuba tengok. Rabbi ja'alni muqimas salah, Rabbi ja'alna muqimas salah. Ubahlah tu. Ni dengan dah ubah ayat Quran dah. Nabi Ibrahim tak baca Rabbi ja'alna, Rabbi ja'alni. Itu yang sikit. Yang banyak lagi ada Allahumma Rabbi ja'alni ke apa ke, Allahumma Rabbana atina. Ada mana dia Allahumma, tambah, tukar. Tambah lagi kat tengah-tengah tu. Macam-macam nak bagi sedapkan lagi kan. Dia panggil iqtibas. Okay. Jadi kita dituntut untuk membesarkan, menghormati Quran, Al-Quran, Mashaf ni, kerana dia adalah mukjizat sampai ke hari ini yang dapat dilihat. Dan kita memang mengagungkan zat Al-Quran tu. Kita panggil zat lah. Zat ni lah. Zat. Panggil zat, boleh lah kot. Zat Quran tu, kertas Quran tu lah. Buku, kitab Quran tu, kita dituntut untuk mengagungkan zat dia tu. Letak tempat tinggi. Jangan letak kat bawah, maksudnya. Tak boleh tindih. Buku matematik, Quran, tindih tak boleh. Dia kena letak macam ni tak apa. Sebelah tak apa. Tapi tindih tak boleh. Apa Quran bukan Quran dekat atas. Ni cerita dekat apa tu? Tak boleh sebenarnya, tak boleh. Dia tak boleh. Sebab kita kena mengagungkan dia, mengagungkan. Cium, kena cium, bukan kena cium, sunat cium. Itu pun adalah geng-geng yang tak bagi cium. Dia kata cium. Apa cium? Cium menandakan apa? Meninggikan lah, mengagungkan. Cium-cium ni mengagungkan. Cium boleh. Malah antara sunat berdiri apabila dengar negaraku Apa pula sunat berdiri dengan negaraku? Quran lalu sunat berdiri. Quran lalu. Orang bawa Quran lah. Bawa Quran. Bukan nak bangun kat dia. Sedangkan malah guru-guru pun ada yang tak bagi. Dia masuk, pakat bangun, respect ni kan, bangun, pak pergi. Jangan kau muliakan aku sampai macam tu. Sebab ada larangan. Tak boleh. Duduk diam-diam, aku datang sendiri. Tak payah kau nak bangun-bangun. Apa pasal? Nak bangun sambut. Tak pergi. Tapi Quran lalu bangun. Jadi kita boleh ni lah sikit. Bukan nak bangun kata, nak bangun Quran untuk aku pegang, contoh. Lalu Quran, sunat bangun. Kita dengar negaraku, bangun. Quran lalu, belagak tu, ingat macam dia seorang baca Quran. Macam tu pula kita. Sedangkan Quran lalu, bangun. Kenapa kau bangun ni? Sebab Quran lalu. Hafiz lalu Tak. Sebab Quran tu dalam dada. Quran berjalan tak? Quran berjalan tak? Ni Quran betul. Apa dia? Zat Quran tu. Ada satu mahat tahfiz, masa adalah satu tempat, masa saya sempatlah keluar 4 bulan tak jadi nama dia. 3 hari dah selalu dah. Keluar 4 bulan, sambung lagi. Tak jadi. Sebab tak sampai. Mana tahan kita. Hebat orang ni. Mana tinggal anak bini, tinggal apa semua, tinggal kerja, tinggal apa semua. Tinggal tak boleh. Tinggal keluar 4 bulan tak jadi ni. Pergi satu tahfiz. Tempat tahfiz. Pelajar-pelajar tahfiz. Pergi kat situ, tengok diorang tengah basuh sesuatu. Basuh baju, ingat basuh baju. Rupanya dia basuh sarung tu lah, sarung Quran. Dia ada sarung dia.
Jadi orang macam budak-budak tahfiz ni, dia memang ada khas tu. Lepas tu untuk dia hafal kecil, ada hafal yang besar, ada kan, dia ada khas. Dan dia ada sarung dia khas. Dia tak boleh benda lain selain pada Quran. Mungkin kita kata sarung macam tu lah. Yang sarung yang dikhaskan untuk Quran. Yang kata kalau ada Quran dalam tu tak boleh pegang tadi tu. Dia ada. Tapi dia buat daripada kain, kotor. Memanglah kotor dah pegang budak-budak lagi pun belasan. Tapi tok guru dia tu, hebat tok guru tu dia ajar. Kita tengok, apa dia buat ni? Diorang panjat bumbung. Diorang panjat bumbung tengah hari pukul 12, pukul 1. Kita pergi ke situ sebab dah tak larat, tak jadi, tak apalah. Aku surrender, korang memang terbaik lah. Aku belah pergi kat tahfiz tu kejap. Nak duduk situ kejap. 2-3 hari di situ. Duduk saja, lepas tu nak balik lah. Tak sampai sebulan pun. Gagal. Lepas tu tengoklah budak tahfiz tu. Panjat. Weh, biasalah budak-budak belasan. Rupanya tok guru dia yang suruh. Dia basuh sarung tu hitam kan, kotor kan, kotor hitam lah, kotor daki kan. Dia basuh, air tu dia bubuh dalam baldi, dalam besin dia bubuh. Dia tak bukan tuang tidak, basuh elok-elok lah. Basuh dalam baldi, bukan besin, baldi. Sikit je air separuh yang tu. Basuh dengan sabun, basuh dah elok semua, dia perah, ambil air lain, tuang dalam tu juga. Air tu dia tak buang. Lepas tu seorang tu naik ke atas bumbung, naik pakai tangga, lepas tu ada tali, dia angkat tu, dia cuah kat atas bumbung. Tengah panas. Tuang bumbung ni macam ni, bumbung tu, atas tu. Tuang. Slow. Tak sempat sampai bawah dah kering. Lepas tengah panas. Dia takut pijak air basuhan. Kita tengok jam. Kita tak layan Quran sampai macam tu. Diorang layan sampai macam tu. Dia takut air tu nanti ada basah-basah orang pijak. Air basuhan sarung. Kalau air basuhan Quran boleh terima lagi. Air basuhan Quran, maksudnya Quran tu dia basuh, jadi dakwat tu tanggal, yang itu boleh terima lagi lah kot. Sebab dia ada kena dengan Quran. Ini bukan ayat basuhan dakwat Quran, bukan. Sarung. Respect ini dia. Mana tak ingat 30 juzuk setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan 30. Setahun 4 bulan 30. Setahun 4 bulan 30. Kita yang dah lah baca jarang-jarang. Sampai macam tu, dia slow. Dia pergi, dia punya macam asbestos tu, dia punya tu. Asbestos ke zinc tu kan. Hilang. Cuba sikit. Ada orang. Kita ada macam tu. Aduh, ya Allah. Itulah, jaga sungguh-sungguh Quran. Kalau sampaikan, kalau simpan duit dalam Quran, agak-agak selamat. Pencuri masuk, kita simpan duit dalam Quran. Dalam Quran kita letak duit 50, 100. Pencuri masuk. Pencuri Islam lah. Agak-agak dia pegang Quran. Tak pegang, tak ada wuduk, jarang nak merompak ambil wuduk. Sanggup, selamat duit kita. Macam orang curi ayam tapi nak sembelih, jangan lupa bismillah. Ayam curi. Macam tu lah. Dalam kitab Fathul Mu'in, haram letak duit dalam Quran. Dan kitab syarak, haram. Dalam kitab Fathul Mu'in, syarah dia I'anatul Talibin. Ni kitab syarak macam ni kan, letak duit dalam ni haram. Duit tak benar. Memang dia jelas duit haram letak dalam Quran, dalam kitab-kitab syarak, kitab-kitab hadis haram. Sebab kita yang penting isi dia tu, isi dia kita dituntut untuk membaca dengan baik. Duit dalam Quran. Duit tu betul. Kalau duit tu dalam satu sampul dalam Quran. Sama. Tak boleh. Tak bagi. Kitab Fathul Mu'in lah. Tapi kebanyakannya bagi je. Yang lain, ni kitab Fathul Mu'in. Tak bagi, haram. Letak duit dalam Quran dan dalam kitab syarak. Siapa nak cari boleh cari. Kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in rasanya yang Rumi pun dah ada dah. Sebab apa? Maka junjunglah kita. Kalau orang dulu dia macam ni kan, ada geng marah, ada geng tak bagi, cium-cium lah, apalah, ada pegang kat sini, kat dada, bukan pegang bawah daripada ni kan, bawah daripada pinggang, tak atas, pegang dekat atas, cantik pula tangan kanan letak dekat dada ni, deg tu, gantung lah macam. Jaga sungguh-sungguh, maka Quran jagalah kita. Sebab apa? Selebih-lebih zikir adalah Al-Quran. Melihat ayat-ayat Quran pun dapat pahala. Tengok Quran, tengok. Tak tahu nak buat apa, boring lah. Tengok TV semua dah boring. Ambil Quran buka, jangan baca, tengok lah. Pun dapat pahala. Antara yang dapat pahala, tengok Kaabah, tengok Quran, tengok muka mak bapak kan.
Antara tengok Quran, tengok je dah dapat pahala. Baca dengan betul, tak faham pun dapat pahala. Tak faham, tapi zikir kena faham baru dapat pahala. Subhanallah, subhanallah, benda entah tak dapat pahala. Jadi kalau ayat Quran baca betul, tapi tak faham, dah dapat pahala. Kalau faham lagi lah. Dan macam mana pun, kerana itulah juga kalau kita tengok bila dia tu hafal Quran, kemudian baca Yasin. Jujur minta baca Yasin. Dia hafal Quran, bukan hafal Yasin. Tak kisahlah hafal Yasin ke hafal Quran ke, tak kisah. Kena nak baca Yasin. Biasanya kalau pernah tengok tak, kalau budak-budak tahfiz dia tak baca Quran lah, maksudnya tak ada Quran, tak ada buku kat depan dia. Sebenarnya yang terbaik adalah walaupun dia hafiz, walaupun dia hafal, tetap juga tengok. Tapi maksud tengok tu bukan tengok baca, tengok aje lah. Bukannya aku hafal baca, tidak. Sebab tengok tu dapat pahala, baca tu dapat pahala lagi. Kalau baca Yasin lepas tu nak buat tahlil, nak sedekah lagi, maknanya untuk banyak lagi lah pahala. Tengok tu pahala tengok. Tahulah tahfiz, tapi tak payahlah tu, tengoklah. Tengok saja, tengok belek tengok. Walaupun dia hafiz. Baca Yasin, tahlil ke apa kan. Macam kita tahlil kan, kulhu, baca kulhu wallahu ahad, kita tak tengok dah. Kalau buku tu tak ada, tak apa lah. Kalau buku tu ada, tengok lah. Sebab kita nak kata Allahumma thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Kita nak minta tu, yang kita baca tu, doa tahlil tu lah. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah, wa astaghfarnahu ma qulnahu min ya Allah, wa sallaina ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'atil mubarakah hadiyatan minna wasilah. Baca sampai habis. Dan haram menanggung atau menyentuh akan mushaf atas tiap-tiap orang berhadas. Betul lah, kan disebut dah tadi semalam lagi, kenapa nak ulang balik? Nak cerita istisna, melainkan yang ini tak haram. Melainkan menanggung dan menyentuh tak haram. Atas kanak-kanak yang mumayyiz. Secara automatik yang tak mumayyiz tak boleh pegang. Automatik dia dapat. Walaupun tak sebut, automatik kita dapat hukum. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, hukum asal haram pegang. Belum mumayyiz. Umur 3 tahun pegang Quran haram. 2 tahun haram pegang Quran. Maksud pegang, dia pegang, haram. Tak boleh. Sebab yang boleh kanak-kanak mumayyiz. Tapi nanti dulu tu, tapi tak habis lagi, haram. Itu secara umum. Lepas tu maka ulama kata jangan keras sangat. Maka dikaitkan haram jika budak tu tak mumayyiz, maknanya dia tak tahu buruk baik, itu nama tak mumayyiz. Kalau angkat letak, itu dah mumayyiz. Tak mumayyiz tu maksud faham tak? Dia tak reti yang baik yang buruk. Ya apa ni, gatal, garu ada najis, pegang macam tu, macam tu, itulah nama tak mumayyiz. Jadi bila dia ada dengan najis dekat dia, boleh jadi tak kena Quran. Jika budak tu tak ada kawalan dan dia belum mumayyiz, dan tak ada kawalan, barulah haram. Sebab kemungkinan boleh kena najis dekat Quran tu. Tapi kalau ada kawalan orang dewasa memerhati, pegang, jangan bagi dia pijak dan sebagainya, tak haram. Tapi hukum asal kalau nak sebut, haram dulu. Tak mumayyiz, haram. Tu hukum asal. Sama juga masuk masjid. Sama. Masuk masjid tak mumayyiz, hukum asal haram. Sebab kalau dia berak, dia kencing macam mana? Siapa nak buat tu? Siapa tak jaga masjid tu? Hukum asal. Lepas tu jangan keras sangat. Macam tu lah. Boleh bawa dengan syarat. Tengok Nabi pernah bawa Sayyidina Usamah pernah bawa kecil-kecil lagi, bawa maksud tak mumayyiz lagi. Tu boleh. Maka yang ringan sikit ni boleh bawa dengan syarat boleh kontrol, memerhati. Kalau lepas macam tu haram. Sama lah macam tadi. Nampak 2-3 benda. Pekah dia akan macam tu. Kalau kita tengok banyak lagi dalam bab. Akan mushaf atas tiap-tiap yang berhadas, melainkan kanak-kanak yang mumayyiz. Maknanya kanak-kanak mumayyiz tak ada wuduk pun, dia boleh pegang, tapi tak habis lagi. Tunggu sampai habis, nak syarah sampai habis dulu. Ada lagi, bagi kerana mengajinya. Jadi kanak-kanak yang belum mumayyiz, tak ada wuduk, boleh pegang, boleh tanggung, boleh sentuh dengan satu syarat. Sentuh dia tu kerana nak belajar. Okey, tak habis lagi. Sebab ada banyak lagi ni. Maka tiada wajib atas wali atau muallim menegahkan, muallim ni yang mengajar tu lah, cikgu lah,
menegahkan kanak-kanak yang mumayyiz tadi tu, yang berhadas tadi tu, daripada yang tak ada wuduk tadi, daripada mengangkat atau menyentuh. Tak payah nak menegah, tak payah tegah. Atau menyentuh mushaf kerana hajat belajar dan mendaras. Mendaras mendaras apa? Darasun. Tambah mim depan, madrasah. Madrasah kan tempat belajar. Mendaras tu maksud belajar, membelajar. Belajar, untuk belajar. Dengan hajat nak belajar. Dan dengan membawa kepada tempat mengaji. Maksudnya samalah, bukan semata-mata nak belajar. Daripada rumah nak bawa, sekalilah. Takkan dekat sekolah je boleh. Masa perjalanan tak boleh. Sekalilah nak bawa pergi tempat mengaji tu. Dan membawa kepada gurunya. Nak pergi bawa ke guru, boleh pegang. Walaupun tak ada wuduk. Tak perlu nak larang. Supaya diajar dia nak jumpa guru kerana nak belajar mengaji ni. Kerana jika diberati atas mengekali bersuci daripada hadas, kalau tak boleh, kena ambil wuduk, niscaya jadi bersangatan masyaqqah atasnya. Malah mengaji, nak kena basuh muka so. Budak yang dah mumayyiz tapi tak balik lagi, kita kata umur 5 kot, 5, 6, 7, 8, memang malah budak-budak ni. Dah lah nak kena basuh muka, nak basuh tangan. Tu. Okey. Jadi yang kat atas ni, maka tiada wajib atas wali atau muallim menegahkan kanak-kanak yang mumayyiz yang berhadas daripada mengangkat menyentuh Quran ni. Dia sebenarnya macam ni. Dia macam ni. Okey, baca dulu. Dan haram dekat bawah. Takut nanti kan syarah dulu baru baca. Cuma nak beritahu mazhab lain. Tadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tetap wajib halang, wajib cegah, berdosa wali ataupun pengajar membiarkan kanak-kanak tu pegang mushaf dalam keadaan tak ada wuduk. Mazhab Hanbali haram mutlak. Jadi wajib cegah. Mazhab Syafi'i yang tadi yang kata tak wajib cegah. Mazhab Hanbali kata wajib cegah. Haram. Tapi budak tu tak berdosa. Yang berdosa orang yang tengok tu, sebab budak tu tak balik lagi kan. Nah, ini nak syarah yang tu. Dan haram jika ia mengangkat atau menyentuh kerana hajat orang lain. Bukan untuk mendaras, bukan untuk belajar, tapi kena selain daripada belajar. Pegang Quran, tanggung Quran, bawa Quran dalam keadaan tak ada wuduk selain daripada belajar. Okey, budak ni. Kerana hajat orang lain, tak kisahlah selain daripada belajar. Atau hajat orang lain suruh, ambil ni, letak kat sana. Mak tak ada wuduk, ayah tak ada wuduk ni, ambil, engkau tak apa lagi. Itu hajat orang lain. Ataupun hajatnya dia nak, budak tu sendiri nak yang lain daripada segala hajat yang tersebut itu. Bukan sebab nak belajar. Budak tu angkat nak susun dalam almari, itu bukan belajar. Haram budak tu juga. Maksud haram budak tu adalah orang yang tengok tu wajib cegah. Yang boleh hanya semata-mata nak belajar. Maka haram walinya membenarkan dia. Wali tu maksud orang yang ada kat situ lah. Orang yang besar kat situ, benarkan dia pegang Quran, dia susun Quran yang bukan untuk belajar. Haram orang tu. Budak tu tak berdosa sebab budak tu tak balik. Mana ada akaun lagi, mana ada dosa lagi. Dan wajib menegahkan dia daripadanya. Wajib tegah. Jangan, cepat, berdosa tu, letak balik, ambil wuduk. Wajib tu. Dan tiada harus bagi seorang, tiada harus, tak boleh. Haram boleh. Tiada harus tu haram bagi seseorang menyuruh akan kanak-kanak yang tersebut mengangkat mushaf kerana hajat yang lain daripada hajat yang tersebut. Tak boleh. Haram. Suruh tu haram. Suruh tu haram. Hanya boleh untuk budak tu nak mengaji, nak belajar, nak menghafal untuk dirinya sendiri. Budak yang mana? Budak yang dah mumayyiz, belum baligh. Hanya hajat tu aje. Haram. Untuk membeli haram juga. Apa sajalah. Untuk beli, nak beli, nak pegang, haram. Cuma kanak-kanak yang belum baligh dia tak berdosa. Sebab dia bukan mukallaf. Mukallaf ni akil dan baligh. Sedangkan mumayyiz belum baligh, dia dipanggil tidak mukallaf. Jika tidak mukallaf, maka dia tak ada dosa pahala. Okay. Jadi kalau budak tu melakukan perbuatan dosa, budak yang tadi yang tak balik lagi melakukan perbuatan dosa, dia tak berdosa. Perbuatan dosa, dia tak berdosa. Yang berdosa yang tengok orang besar yang ada itu. Kalau mak bapak dia. Kerana mak bapak dia tak cegah. Faham tak? Pegang Quran. Bukan sebab nak belajar. Ayah dia ada. Ayah dia tengok. Dia tak balik lagi. Budak ni. Budak tu nak pegang. Ayah dia pun biar je. Ayah dia berdosa. Budak tu tak berdosa. Sebab apa ayah dia berdosa? Sebab budak tu buat perbuatan dosa. Dan budak tu tak ada akaun. Tak ada dosa pahala. Yang dosa ayah dia.
bukan ayah lah, siapa-siapa yang tengok lah. Siapa-siapa orang yang ada kuasa dekat budak tu berdosa. Dia jadi soalan, budak tu bahasa lain, budak tu tak berdosa lah. Memang pun nak ada dosa macam mana tak balik lagi. Jadi soalannya, kenapa berdosa? Kenapa berdosa? Kenapa orang lain tu berdosa? Kenapa jika tak cegah budak tu berdosa, padahal budak tu belum ada dosa? Jawapannya, ni kaedah kan? Dalam bab menyekat ataupun mencegah kemungkaran, mencegah perkara salah. Ulang balik. Dalam bab menyekat dan mencegah kemungkaran, perkara salah, tidak disyaratkan pelaku itu berdosa. Asalkan perbuatan itu perbuatan yang berdosa, wajib cegah. Kadang-kadang orang tu buat dia tak berdosa, pelakunya tak berdosa, tapi orang yang tengok ni yang berdosa. Kadang-kadang ada macam tu. Tak semestinya perbuatan yang buat tu, orang tu buat berdosa, orang ni tak cegah, baru orang ni berdosa. Sebab perbuatan itu adalah perbuatan berdosa jika orang tu buat. Tidak. Kadang-kadang orang tu buat tak berdosa, tapi orang ni yang berdosa. Orang tengok, penjaga dia, orang dewasa yang berdosa. Dalam bab menyekat perkara yang salah, tidak disyaratkan perkara itu berdosa bagi pelakunya. Kita tengok, orang gila mencuri berdosa tak? Tak berdosa lah. Gila daripada kecil, tak berdosa. Tak berdosa. Tapi dia tengok tu curi apple. Tengok, orang gila curi apple. Orang gila tak berdosa. Orang yang tak gila tu berdosa. Orang yang tengok tu, dia wajib cegah. Sebab dalam masalah mencegah kemungkaran, tak semestinya pelakunya berdosa. Kadang-kadang pelakunya tak berdosa pun kena cegah. Kalau tak cegah, berdosa tu orang. Jadi dia tengok, tu. Lepas tu dia cakap, bang, tu curi bang, dia curi tu. Oh, orang gila, tak apalah, aku bagi. Kata tuan dia, settle. Dia tak boleh biar. Tak boleh. Orang buta lalu depan orang semayang, berdosa tak? Tak berdosa. Patutnya dah tak berdosa orang buta tu sebab dia buta. Dia buta, kan? Lalu depan orang semayang. Semayang pula ada sutrah. Katalah letak sutrah di kat depan. Dia lalu kat situ. Berdosa ke? Tak berdosa. Wajib cegah ke? Dalam masalah mencegah perkara kemungkaran, tak semestinya pelakunya berdosa. Jadi maksudnya kena cegah. Kalau dia orang tak semayang, dia kena pegang lah. Dia tak boleh biar. Biarlah, buta bukannya dosa pun. Oh tidak, engkau yang berdosa. Budak orang tu memang tak berdosa. Orang buta tu engkau yang berdosa sebab biar. Malah kadang-kadang orang yang semayang tu yang berdosa. Jika cukup syarat, dia bukan semayang kat tepi pintu. Kalau semayang kat tepi pintu lain. Dia semayang kat tepi pintu tempat orang keluar masuk. Setiap kali orang keluar masuk lalu dekat dia, walaupun ada sutra sekalipun, akan berkurang pahala. Terbalik pula, kau pergi semayang kat tepi pintu, apa hal? Ini semayang ni cukup syarat. Dia semayang tempat yang lapang, tak ada orang. Lepas tu dia letak sutra kat depan, sutra dia tinggi sekian-sekian, cukup lengkap. Okey, dia pun semayang. Tiba-tiba ada orang buta. Lalu dia kata, biar aku pun bukan nak rukuk lagi pun, biar dia lalu. Orang yang semayang tu berdosa. Sebab lalu depan orang semayang haram, dosa besar. Walaupun dia yang teranaya lah kot kita panggil. Aku teranaya. Tidak, engkau berdosa. Sepatutnya kena halang. Lainlah laju tak sempat macam budak lagi kan. Lainlah. Ni dia jalan kena halang. Siapa tak halang berdosa. Kalau orang lain halang, baguslah. Kalau dia sendiri tak halang, dia sendiri berdosa walaupun dia tengah semayang. Malah kalau masuk dalam hukum hudud, kita masuk hukum hudud lah, ataupun takzir, ataupun balas. Apa yang dibuat kat orang, balas balik kat dia. Iaitu dengan dia patahkan kaki orang, kaki dia kena patah balik kan. Itu adalah hukum Islam. Dia bunuh orang, kena bunuh balik, bunuh balas. Dia kerat telinga orang, telinga dia kena kerat balik, balas. Tapi dalam masalah tadi, masalah semayang, orang lalu, dia pun halang. Okay. Orang tu nak lalu juga, dia halang. Akhir sekali jatuh, patah kaki. Tak kena balas balik. Tak kena balas balik walaupun patah kaki. Engkau lah patah kaki, engkau nak lalu depan semayang. Jadi nak bagi tahu hukum tu wajib cegah perkara yang mungkar walaupun pelakunya tidak berdosa. Kanak-kanak lalu depan orang solat, yang bukan lagi laju lah. Biasa lagi laju tu tak boleh buat apa dah, cup kan. Ini yang kita nampak dia jalan, wajib kita cegah. Siapa yang nampak wajib cegah. Sebab budak tu tak berdosa. Budak kita yang berdosa pula. Kanak-kanak semayang tak ada wuduk, tak berdosa.
Tapi dia tahu, dia tahu, alah budak-budak semayang bukannya sah pun. Budak-budak entah dia tidak semayang, berdosa tu. Yang orang yang tahu tu, orang besar tu. Budak tak berdosa. Dia cakap, kanak-kanak berzina, katalah. Yang tengok zina tu, yang tahu tu haram, berdosa. Kanak-kanak tak berdosa berzina. Kanak-kanak minum arak, gogok mabuk, minum arak, tak berdosa. Yang berdosa yang tengok tu. Oh, budak-budak minum arak. Biarlah. Yang tengok tu berdosa. Walaupun pelakunya tak berdosa. Kanak-kanak membunuh, samalah juga. Barang yang jatuh kebanyakan, pukul berapa? Sejam. Barang yang jatuh daripada kebanyakan orang, ni dia nak cerita apa yang terjadi dekat zaman dia. Kalau zaman dia dah jadi macam ni, zaman kita lagi lah jadi. Barang yang jatuh daripada kebanyakan, maksudnya banyak berlaku sekarang ni. Tu bahasa sekarang. Orang ramai-ramai selalu duk buat macam ni. Macam mana? Apabila berkehendak memindah mazhab, nak pindah Quran, menyuruh ia akan kanak-kanak pindahkan, dia suruh kanak-kanak sebab dia tak boleh, tak ada wuduk. Padahal ia berhadas. Padahal budak-budak tu berhadas. Itu haram. Haram siapa? Bukan budak-budak. Haram orang suruh. Dan demikian lagi haram atas wali, penjaga dia, menyerahkan mazhab pada tangan kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz. Alamak, tersyarah awal pula tu kadang-kadang. Tak boleh. Ayat iya tu sebelah tu. Dan demikian lagi tu. Dan demikian, bukan? Mana? Iya tu. Tak tahu lagi yang mana. Barang yang jatuh daripada kebanyakan yang belum berkehendak memindah mazhab, menyuruh ia. Menyuruh ia akan kanak-kanak, ia orang dewasa tu. Ia orang dewasa. Yang kedua tu pun ia orang dewasa. Akan kanak-kanak pindahkan padahal ia berhadas. Tidak, ia yang kedua tu kanak-kanak. Teh main gitu. Tak apalah mengajar. Tapi kadang-kadang orang serabut domain-domain je ni. Tak apa, boleh lah. Bertanyalah kalau nak tu. Tanyalah. Maka barang jatuh. Okey. Maksudnya ramai orang buat begitu, janganlah buat. Okey. Dan demikian lagi. Haram atas wali, serah kanak-kanak, serah pada tangan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Ini yang tersyarah awal tadi tu. Secara umum, serah bagi Quran kat budak-budak haram. Budak-budak tu maksud tidak mumayyiz lagi, tak tahu baik buruk, najis suci tak tahu lagi. Hukumnya haram secara umum. Cuma janganlah keras sangat. Bila cakap jangan keras sangat, maka ada pandangan, ada khilaf lah kita kata, yang mengatakan jika penjaga dia ada berhampiran, yang boleh jaga, baru nak jatuh nak pijak, dia sempat jaga, nak koyak, dia sempat jaga, boleh bagi. Okey. Kalau bagi betul belah macam tu, berdosa. Sebab budak tu mungkin koyak, mungkin duduk atas tu, mungkin pijak. Dia tak pijak. Kalau dia tak pijak, dia dah mumayyiz. Memang boleh bagi. Ni yang tak mumayyiz. Biasanya mumayyiz grade A 4 tahun. Mak pensyarah, bapak doktor 4 tahun mumayyiz. Grade A. Grade B 5 tahun. Grade C 6 tahun. Ke 7 tahun kalau tak mumayyiz lagi OKU. Dia dah masuk dalam OKU. 7 tahun. Jadi dia 4, 5, 6. 3 tu jarang. Kalau ada hebat lah. Masuk biar mengaji kitab sungguh-sungguh tu. Jadi ulama tu. Bukan masuk dalam sekolah asrama penuh. Kita cerdik sikit masuk gerbang asrama penuh. Keluar memanglah cerdik. Budak cerdik nak masuk asrama penuh, syarat dia kena cerdik. Lepas tu keluar cerdik, tak heran langsung. Sebab nak masuk tu semua kena A. Lepas tu keluar hebat, sekolah tu terbaik. Terbaik apa yang masuk hebat? Yang terbaik ni masuk tu jahat tu. Kerja curi selipar orang, kerja masuk rumah orang, pecah rumah orang, masuk pondok. Keluar setelah 10 tahun, jadi lebay. Oh, tak baik. Itu baru nama terbaik. Masuk jahanam. Keluar ulama. Ini nak masuk universiti yang keluar hebat. Tak hebat langsung. Nak masuk universiti kan senang. Itu A, ini A, kena kredit tak kredit. Tiba-tiba keluar, hebat. Bukan nak cerita memanglah orang tu hebat, tapi tak heran. Sebab yang masuk tu cerdik, yang keluar memanglah cerdik. Yang herannya masuk jahanam, keluar A. Tu lah. Masuk tingkatan 1 tak kerti baca. Tingkatan 5 dapat A semua. SPM. Itu baru hebat. Ada yang tu. Memang tak. Macam mana ni? Nak sambung lagi ke? Dan haram atas orang yang hadas besar. Hadas besar ni tak payah kan? Hadas besar lusa. Sampai stesen besar ni. Stesen besar lah. Jadi okey. Betul.
Kita akan sambung esok tak ada. Esok Risalah Tauhid Tok Guru Nafiri kita. Esok lusa malam. Ingat nak balik? Tak boleh balik juga. Orang Kuantan ni memang Jadi kita sambung lagi sekali ada sampai lusa. Itu sudah ingin tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tengah seronok masuk. Dia ingat macam dekat rumah apa. Time ni time setengah-setengah. Mana masuk? Tu 200